Selama 6 tahun, Jerman mengerahkan seluruh keupayaan perindustrian dan saintifiknya untuk mengekalkan kekuatan tentera mereka. Apa yang mereka bina bukan sekadar alat pertempuran biasa. Mereka bentuk roket, kereta kebal, pesawat dan sistem yang pada masa itu mengatasi apa yang dimiliki oleh mana-mana negara lain. Dengan sumber sedemikian, peperangan mengambil dimensi yang berbeza. Tetapi apabila tiba pengakhirannya, senjata-senjata itu tidak serta-merta hilang. Sebahagian daripadanya ditinggalkan dalam keadaan berundur secara kacau bilau. Yang lain masih dalam perjalanan ketika semuanya sudah berakhir. Sebahagian bahan dirampas oleh tentera yang menang, manakala sebahagian lagi disembunyikan, ditenggelamkan atau dialihkan melalui saluran tidak rasmi. Banyak daripada bahan-bahan ini akhirnya berada di depo asing, di tangan persendirian atau muncul semula dalam konflik yang tidak ada kaitan dengan Eropah. Tahun berlalu dan penemuan tertentu kembali menimbulkan persoalan. Sesetengah objek digunakan semula, yang lain tidak pernah disentuh lagi. Apa sebenarnya yang terjadi kepada senjata Nazi selepas Perang Dunia Kedua? Serangan terakhir, penggunaan ekstrim senjata Nazi dalam kejatuhan Reich. Pada bulan-bulan terakhir konflik, tentera Jerman menggunakan semua yang tinggal dalam gudang senjata mereka. Ia bukan pengunduran terancang mahupun pertahanan terkoordinasi. Ia adalah usaha untuk menghalang kemarahan musuh dengan apa jua peralatan yang masih berfungsi, peluru, kereta kebal, pesawat siap untuk berlepas. Apa yang dibina selama bertahun-tahun digunakan tanpa simpanan di bandar-bandar runtuh, laluan gunung bersalji dan terowong kereta api yang dijadikan posisi pertahanan. Di bahagian timur, kereta kebal Tiger bertahan di Prusia Timur dan berhampiran Königsberg. Berkat perisai tebal dan meriam jarak jauh, mereka berjaya menghentikan sementara unit Soviet. Namun, jumlahnya sedikit dan bahan bakar semakin berkurangan. Ada yang ditinggalkan selepas rosak atau mengalami kegagalan mekanikal. Beberapa dirampas oleh tentera merah dan dihantar ke wilayah Soviet untuk dianalisis. Di barat, unit Jerman menggunakan artileri bergerak sendiri dan pelancar roket pelbagai ganda dari hutan Ardennes. Semasa serangan pada bulan Disember 1944 yang dikenali oleh sekutu sebagai Pertempuran Bulge, obus 150 mm dan roket jarak pendek dilancarkan. Walaupun tidak mengubah keadaan, ia menyebabkan kerosakan material dan korban dalam barisan musuh di Belgium. Luftwaffe yang masih aktif mengerahkan pesawat pejuang jet pertama. Me-262 berjaya menembak jatuh pengebom di atas Sungai Rhine. Walaupun lebih laju, kesannya terhad oleh kekurangan bahan bakar dan alat ganti. Sebahagian pesawat ini ditemui utuh oleh tentera Amerika dalam hangar bawah tanah di Bavaria. Di jalanan Berlin, batalion Jerman menggunakan pelancar roket mudah halih, periuk api dan senapang automatik. Sturmgewehr 44 digunakan oleh milisia tanpa pengalaman. Reka bentuk padat dan keupayaan tembakannya menjadikannya berguna dalam ruang terhad. Ada yang dikutip oleh Soviet dan kemudian dikaji untuk direplikasi. Dari platform di Belanda, roket V2 masih dilancarkan ke London, Norwich dan Antwerp. Ia tidak tepat tetapi kelajuan dan jaraknya mengejutkan. Dalam 5 bulan terakhir konflik, lebih daripada 3,000 dilancarkan. Apabila perang berakhir, pangkalan diambil alih oleh tentera British dan sebahagian bahan yang tidak digunakan dibawa ke makmal untuk kajian. Di perairan Norway, kapal selam jenis 21 bersedia untuk operasi jarak jauh. Model ini boleh berada di bawah air lebih lama daripada yang lain. Ia tidak sempat berperang. 2 daripadanya ditangkap oleh tentera British dan dianalisis untuk program pembangunan tentera laut kemudian. Di utara Itali, askar Jerman menggunakan bahan letupan berongga, senjata ringan dan peluru anti-kereta kebal untuk menghalang sekutu berhampiran Bologna. Mereka juga menggunakan periuk api improvisasi daripada bahan industri. Di bandar seperti Bolzano dan Merano, mereka menyesuaikan diri dengan pertempuran bandar menggunakan senjata yang asalnya direka untuk serangan pantas. Pada hari-hari terakhir April, Berlin menjadi tempat perlawanan terakhir. Meriam anti-pesawat digunakan secara mendatar terhadap kenderaan berperisai Soviet dan roket yang tidak meletup dijadikan periuk api. Kebanyakan senjata ini musnah atau tertimbus dalam runtuhan.
Yang terselamat dihantar ke Moskow atau Washington untuk diperiksa. Selepas pendudukan, pengelasan teliti bermula. Setiap kereta kebal, senapang atau roket dalam keadaan baik direkodkan, dibungkus dan dihantar untuk analisis teknikal. Ujian bermula tidak lama kemudian di makmal dan padang uji negara-negara sekutu. Rampasan dalam kekacauan, harta perang yang tidak berjaya melarikan diri. Sementara garis paksi runtuh, banyak senjata masih digunakan dalam perjalanan atau masih dalam pengeluaran. Kejatuhan Reich ketiga tidak serta-merta. Antara Mac dan Mei 1945, kilang masih beroperasi, kereta api melintasi wilayah dengan bahan tentera dan setengah pegawai cuba mengumpulkan semula unit di kawasan yang masih boleh dipertahankan. Dalam kekacauan itu, tentera sekutu mula memintas peralatan sebelum ia digunakan atau disembunyikan. Di timur, semasa pertempuran di Silesia, tentera Soviet merampas kenderaan operasi, meriam bergerak sendiri dan senapang tepat dalam kuantiti besar. Tidak semua disimpan. Ada yang ditemui di laluan pelarian dan stesen. Apabila dikepung, konvoi Jerman meninggalkan muatan mereka untuk meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Malah terdapat kereta api yang diambil tanpa tentangan. Salah satu penemuan paling penting ialah kilang bawah tanah Mittelwerk di tengah negara. Di sana, roket V2 masih dikeluarkan. Apabila masuk, tentera Amerika menemui lebih daripada 500 unit dalam pelbagai peringkat pemasangan. Bersamanya terdapat pelan, acuan, sistem panduan dan enjin baru dipasang. Setengah jurutera ditahan, yang lain melarikan diri. Komponen-komponen ini dihantar dengan pantas ke kemudahan di Amerika Syarikat. Di wilayah lain, tentera British menemui hangar tersembunyi dengan pesawat jet separa lengkap. Di Schleswig-Holstein, sebuah landasan udara mengandungi model Mi-262 dengan bahan bakar dan persenjataan siap. Ada yang dibongkar di tempat, ada yang dihantar lengkap ke United Kingdom. Ujian penerbangan dijalankan untuk menilai prestasinya. Data yang diperoleh kemudian digunakan dalam model baru pesawat tentera British. Di selatan Jerman, unit Amerika mengawal depot bawah tanah yang mengandungi senjata kimia tidak digunakan. Ia disimpan dalam bekas tertutup dan siap untuk dihantar. Dokumentasi termasuk laluan ke kemudahan di Czechoslovakia menunjukkan pengedaran masih dirancang. Stok ini dikeluarkan di bawah pengawasan dan kemudiannya ditanam. Pada masa yang sama, tentera Perancis dari Alsace menemui kereta kebal Panther dalam keadaan operasi. Ada yang dibaiki oleh juru teknik tempatan dan digunakan dalam tentera Perancis selepas perang. Manual dan alat ganti yang ditemui membolehkannya beroperasi selama bertahun-tahun. Tentera Merah juga menemui makmal bergerak dan gerabak dengan sistem radar, radio maju dan prototipe tidak siap. Banyak peralatan ini dihantar dengan kereta api ke pusat penyelidikan di Ukraine dan Belarus. Minat utama adalah memahami fungsinya dan menentukan sama ada ia boleh disesuaikan dengan keperluan sendiri. Sebahagian teknologi ini digunakan semula dalam dekad berikutnya. Di Pergunungan Alps Bavaria, konvoi yang dihentikan oleh tentera Amerika membawa komponen roket, enjin pesawat dan dokumentasi teknikal. Mereka yang bertanggungjawab cuba memusnahkan muatan tetapi hanya sebahagian berjaya. Selebihnya dikelaskan. Rampasan seperti ini membolehkan sekutu mengakses teknologi yang belum digunakan tetapi hampir siap. Di kawasan luar bandar, pengunduran pantas meninggalkan gudang utuh. Di kampung berhampiran sempadan Switzerland, ruang bawah tanah ditemui dengan senapang baru dan kotak peluru. Ada yang dikutip oleh tentera dalam perjalanan, ada yang diletakkan di bawah kawalan pihak berkuasa baru. Dalam beberapa bulan, semua yang tidak musnah bertukar tangan. Kenderaan, peluru, sistem penglihatan malam, radio, enjin dan alat dimuatkan ke dalam lori, kereta api dan pesawat menuju ke padang uji dan gudang senjata negara pemenang. Rampasan ini dirancang. Seringkali, pasukan teknikal sekutu mengiringi unit tempur untuk mengenal pasti dan mengamankan bahan bernilai. Senarai mereka merangkumi dari roket jarak jauh hingga alat penglihatan dan mekanisme asas. Matlamatnya bukan sekadar mendapatkan senjata, tetapi mengkaji secara mendalam cara ia direka. Replika tidak dijangka bagaimana Barat menggunakan semula kuasa Jerman. Selepas merampas senjata Nazi dari kilang, laluan pengangkutan dan zon pertempuran, negara-negara pemenang tidak menyimpannya sebagai relik. Mereka mula menggunakannya.
Teknologi yang dibangunkan oleh musuh dipindahkan ke pusat latihan, pangkalan udara dan makmal, kereta kebal, senapang, peluru berpandu, pesawat pejuang dan kapal selam dikaji, diubah suai dan diuji oleh juruteknik tentera bersekutu. Di Amerika Syarikat, sebahagian besar roket V2 dihantar ke New Mexico. Di sana, di kemudahan tentera, ia dibina semula dengan bantuan jurutera Jerman sendiri yang kini berada di bawah pengawasan. Lebih daripada 70 pelancaran eksperimen dijalankan, hasilnya digunakan untuk menyesuaikan trajektori, menyempurnakan sistem panduan dan menyediakan model baru peluru berpandu jarak sederhana. United Kingdom menjalankan ujian serupa. Di pangkalan Farnborough, juruteknik British menerbangkan pesawat pejuang Mi-262 yang dirampas dalam keadaan hampir utuh. Juruterbang tentera udara melakukan manuver dan menilai prestasinya. Pemerhatian ini diserap ke dalam rekaan pesawat kemudian seperti Gloster Meteor. Perancis juga memanfaatkan sebahagian bahan tersebut. Semasa membina semula angkatan tentera mereka, mereka memasukkan kereta kebal Panther yang diambil dari wilayah negara sendiri. Ada yang diperbaiki, dicat semula dan digunakan oleh unit berperisai. Dalam ujian perbandingan berhampiran Paris, juruteknik tentera mengesahkan ia mempunyai kelebihan tertentu di jenis medan tertentu. Kesatuan Soviet memilih strategi lebih luas. Kilang-kilang penuh dibongkar dan dipindahkan dengan kereta api ke kawasan perindustrian pedalaman. Replika roket V2 dinamakan R1 dibina menggunakan bahagian dan pelan yang dirampas. Jurutera Jerman yang ditahan bekerjasama dengan kaki tangan tempatan dalam ujian pelancaran pertama. Secara selari, versi kereta kebal Tiger II dan sistem artileri automatik dikaji untuk menyatukan idea ini ke dalam senjata Soviet baru. Di Norway, kapal selam Jerman jenis 21 diperiksa oleh tentera laut British. Matlamatnya adalah memahami tempoh rendaman yang panjang, keheningan mekanikal dan autonomi yang lebih baik. Prinsip-prinsip ini mempengaruhi rekaan pada dekad berikutnya, baik dalam kapal Amerika maupun Soviet. Sistem lain yang dirampas termasuk bom berpandu. Fritz X digunakan oleh Jerman pada bulan-bulan terakhir perang, dianalisis oleh juruteknik Amerika. Mekanisme kawalan jauh dan jatuhan stabilnya menjadi asas untuk versi awal amunisi tepat modern. Amunisi eksperimen juga diuji. Di padang artileri, peluru subkaliber, cas berongga dan model direka untuk menembusi perisai dibongkar dan dinilai. Laporan teknikal membandingkan hasilnya dengan piawaian bersekutu. Beberapa ciri ini kemudian dimasukkan ke dalam program pembangunan senjata konvensional. Malah senjata ringan dinilai, askarnya Amerika berlatih dengan submesingan MP400 dan senapang Sturmgewehr untuk menguji kebolehpercayaan, kelajuan tembakan dan kemudahan penggunaan. Ujian ini membantu menentukan butiran yang akan dilaksanakan kemudian dalam model seperti M16. Proses ini tidak terhad kepada kegunaan tentera. Syarikat berkaitan industri senjata juga mendapat akses kepada bahagian, pelan dan bahan. Pengeluar penerbangan, elektronik dan metalurgi menerima kumpulan untuk menganalisis aplikasi praktikal. Sebahagian pengetahuan ini disesuaikan untuk proses industri tanpa kaitan langsung dengan pertempuran. Malah peralatan rosa dimanfaatkan. Apa yang tidak boleh digunakan semula untuk menembak, digunakan untuk latihan pembaikan, latihan teknikal atau ujian ketahanan. Bahan yang dirampas menjadi alat pembelajaran tanpa mengira asal-usulnya. Pasar gelap, senjata Nazi dalam perang negara lain. Apabila konflik di Eropah berakhir, beribu-ribu senjata Jerman berada di luar kawalan langsung tentera pemenang. Ada yang dicuri sebelum didaftarkan, yang lain dijual oleh askar, pegawai atau perantara yang memahami nilainya di luar medan perang. Maka bermulalah pemindahan tidak rasmi senapang, meriam, kenderaan dan sistem lengkap dari depot Reich ketiga ke pertempuran di wilayah lain. Di Timur Tengah, beberapa puak memasukkan senjata Jerman sebelum akhir dekad 1940. Kumpulan bersenjata di Palestin, Syria dan Mesir menggunakan senapang Mauser, submesingan MP400 dan mesingan MG42. Sebahagian berasal dari depot yang ditinggalkan di Afrika Utara. Yang lain tiba melalui perantara yang melintasi Mediterranean tanpa kawalan kastam. Semasa Perang Arab-Israel 1948, penggunaan peluru Jerman, mortar dan pistol Luger dilaporkan di pelbagai barisan. Senjata ini beroperasi dan dalam beberapa kes diubah suai secara tempatan.
Laporan British mengesahkan sebahagian bahan bukan dari gudang senjata sendiri, tetapi sepadan dengan model Jerman yang diambil selepas penyerahan kalah. Di Amerika Selatan, keadaan mengambil hala tuju berbeza. Pegawai Jerman yang berlindung di Argentina dan Chile menjalinkan hubungan dengan struktur tentera tempatan. Melalui saluran ini, senjata, pelan dan pengetahuan teknikal dikongsi. Beberapa unit latihan di Argentina memasukkan mesingan dan senapang buatan Jerman pada tahun 50-an. Manual dan katalog teknikal dalam bahasa Jerman juga ditemui dalam bahan latihan. Di Afrika, kuasa penjajah memindahkan senjata Jerman ke unit tempatan semasa Perang Kemerdekaan. Senapang Mauser digunakan di Algeria dan mesingan MG di Afrika Barat. Walaupun bukan model baru, ketahanan dan kuasanya menjadikannya berguna dalam konteks pertempuran tidak sekata. Ada yang terus beroperasi hingga tahun 70-an. Pasar gelap Eropah memudahkan laluan lain. Beribu-ribu senjata dikeluarkan dari Jerman melalui kereta api tanpa kawalan, kenderaan persendirian dan rangkaian haram. Ada yang sampai ke tangan kumpulan bersenjata di Balkan. Yang lain dijual di bandar seperti Marseille, Naples atau Vienna, di mana bekas pejuang dan peniaga melakukan pertukaran untuk wang, barang berharga atau sokongan politik. Di Asia, sebahagian bahan sampai ke Indochina. Tentera Perancis di Vietnam menggunakan semula senapang, granat dan sistem komunikasi Jerman. Banyak daripadanya dipindahkan sebagai lebihan atau diagihkan semula antara tentera bersekutu. Walaupun bukan senjata moden, ia berfungsi dengan berkesan dalam pertempuran di hutan atau kawasan pergunungan dengan infrastruktur terhad. Dalam senario tanpa penglibatan negara secara langsung, senjata Nazi juga menemui kegunaan. Kumpulan paramiliter di Eropah Timur menggunakan pistol, pelancar granat dan bahan letupan Jerman yang tinggal. Sebahagian senjata ini digunakan dalam pertempuran menentang pihak berkuasa komunis baru. Asal tepat bahan ini tidak selalu dapat dikesan oleh perkhidmatan keselamatan tempatan. Beberapa penghantaran tidak melalui saluran jualan tetapi dipindahkan atas dasar ideologi. Beberapa pegawai Jerman yang melarikan diri menawarkan senjata kepada penyokong sebagai balasan untuk bantuan, dokumen atau perlindungan. Walaupun tiada penyelarasan berpusat, rangkaian ini membolehkan sebahagian bahan berada di luar jangkauan tentera pendudukan. Masa berlalu mengesan senjata ini menjadi semakin sukar. Ada yang diubah suai atau dicampur dengan gudang senjata nasional. Yang lain disimpan, ditinggalkan atau musnah dalam pertempuran kemudian. Peredaran senjata ini di luar rekod rasmi adalah luas dan meninggalkan kesan dalam pelbagai konflik serantau. Peluru berpandu, jet dan mesin kelajuan, apa yang mereka tidak tahu akan berfungsi. Pada tahun-tahun terakhir perang, rejim Nazi memacu pembangunan yang mencabar piawaian teknikal masa itu. Ia melibatkan pesawat lebih laju, roket lebih jauh dan prototipe yang melebihi keupayaan tentera yang diketahui sebelum ini. Ada yang digunakan secara terhad, yang lain kekal dalam fasa ujian. Tetapi setelah dinilai oleh pemenang, rekaannya menandakan permulaan tahap teknologi baru. Kes paling mewakili adalah roket V2. Dibina sebagai senjata balas dendam, ia dilancarkan ke bandar, seperti London, Leeds dan Antwerp. Ketepatannya rendah, tetapi kelajuan dan autonominya menjadikannya peluru berpandu balistik pertama yang berfungsi. Selepas penyerahan kalah, Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet mengambil bahagian, skema dan kaki tangan program ini. Di White Sands, lebih daripada 60 V2 dilancarkan antara 1945 dan 1950. Setiap ujian membantu menyempurnakan sistem panduan dan mengira trajektori untuk peluru berpandu jarak sederhana masa depan. Juru teknik Amerika bukan sekadar mendokumentasikan pelancaran, mereka menyepadukan data ke dalam model teori yang kemudian mempengaruhi program angkasa. Pada masa sama, Kesatuan Soviet membuat replika tepat V2, dipanggil R1, dilancarkan pada 1948 dari Kapustin Yar. Walaupun salinan langsung model Jerman, perkembangannya membolehkan kemajuan ke arah peluru berpandu lain. Teknologi yang diperoleh diserap dengan pantas ke dalam program pencegahan nuklear. Satu lagi kejayaan ialah Mi-262, pesawat pejuang jet operasi pertama. Ia digunakan pada bulan-bulan terakhir konflik dan berjaya memintas pengebom bersekutu. Dengan kelajuan melebihi 800 km sejam, ia sukar ditandingi.
Namun jumlah terhad dan kekurangan alat ganti mengurangkan keberkesanannya. Di penghujung perang, beberapa unit ditawan oleh tentera British dan Amerika di Pangkalan Bavaria. Unit-unit ini dipindahkan ke pusat ujian seperti Wright Field dan Farnborough. Juruterbang bersekutu memeriksanya dalam penerbangan sebenar, mendokumentasikan manuver dan prestasi. Data yang dikumpul membantu mereka bentuk model baru seperti F-86 Sabre di Amerika dan Gloucester Meteor di Britain. Dalam kedua-dua kes, elemen sistem turbin, pengagihan berat dan tindak balas di altitude tinggi diserap. Projek terkenal lain ialah Horton Ho 229, pesawat sayap terbang diperbuat daripada kayu dengan bentuk direka untuk mengurangkan pengesanan radar. Walaupun tidak memasuki pertempuran, satu prototipe tiba utuh di Amerika, di mana jurutera Northrop menilainya. Rekaannya mempengaruhi kajian kemudian mengenai pesawat halimunan. Dekad kemudian, beberapa cirinya muncul dalam model eksperimen program B2. Di darat, kenderaan eksperimen seperti Panzerkampfwagen 8 Maus ditawan. Kereta kebal seberat hampir 200 tan ini dibina dalam 2 unit. Walaupun tidak menyertai pertempuran, satu dihantar ke Kesatuan Soviet untuk menganalisis keupayaan pergerakan, ketahanan dan penggunaan bahan bakar. Maklumat ini digunakan dalam ujian had struktur kenderaan berperisai berat. Peluru rekaan tidak konvensional juga dinilai. Rheinbote, roket artileri jarak jauh, diuji di Belgium. Prestasinya dikaji oleh bersekutu yang berminat dengan sistem pendorong berperingkatnya. Begitu juga, peluru berpandu udara ke udara Ruhrstahl X4 dikawal melalui kabel, dianalisis oleh juru teknik Soviet dan Amerika untuk memahami mekanisme kawalannya. Pemerhatian ini mempengaruhi pembangunan awal peluru berpandu sensor inframerah. Pemintas menegak Bacemba 349 dikendalikan oleh seorang juru terbang adalah contoh lain yang dikaji. Walaupun projek dibatalkan selepas beberapa penerbangan, data mengenai pecutan dan berlepasnya menjadi rujukan untuk penyelidikan roket berawak. Sebahagian eksperimen ini mengilhami kajian kemudian mengenai kenderaan pelancaran individu. Senarai ini ditambah dengan model kurang dikenali seperti DFS-346, pesawat luncur supersonik direka untuk penerbangan altitude tinggi. Walaupun prototipe ditawan tanpa diuji, pelannya digunakan oleh Soviet dalam kajian aerodinamik maju. Laporan mengenai Skoda Kauba, projek pesawat eksperimen dengan sayap boleh tanggal yang bertujuan menggabungkan keboleh kendalian dan kelajuan juga ditemui. Walaupun pembangunannya tidak selesai, idenya dikaji oleh jurutera di Prague dan kemudian diarsipkan oleh juru teknik bersekutu. Dalam bidang tentera laut, rekaan torpedo berpandu dan sistem pendorong padat dikaji yang kemudian mempengaruhi pembangunan kapal selam taktikal. Setiap bahagian ini, walaupun terpisah, memberikan petunjuk tentang hala tuju industri tentera Jerman. Peralihan sistem ini kepada objek kajian tidak cepat. Banyak dibongkar, dianalisis dan dinilai selama berminggu-minggu sebelum kesimpulan diambil. Namun, ia mengubah cara tentera mendekati penyelidikan senjata. Beberapa teknologi tidak dapat diaplikasikan serta-merta kerana kegagalan dalam keadaan sebenar, batasan teknikal atau kekurangan bahan. Namun, ia menawarkan model boleh laksana untuk pembangunan kemudian. Penyelidik tidak mencari senjata yang sudah berkesan, tetapi idea yang boleh menjadi alat berguna dalam senario masa depan. Kimia dalam simpanan, senjata toksik yang tidak pernah digunakan. Semasa tentera Jerman berundur dan tentera musuh mara ke bandar-bandar, sebahagian senjata Nazi tidak pernah digunakan. Ia terdiri daripada sebatian kimia yang dibangunkan untuk tujuan peperangan yang walaupun dihasilkan dalam kuantiti besar, tidak sempat digunakan. Ada yang sudah diketahui sejak peperangan sebelumnya, manakala yang lain tergolong dalam kategori baru dengan kesan lebih pantas dan mematikan. Kewujudannya disahkan selepas konflik. Dalam depot bawah tanah di Silesia dan Thuringia, tentera bersekutu menemui tong berlabel seperti tabun, sarin dan soman. Agen-agen ini dibangunkan di makmal Jerman pada dekad 1930. Berbeza dengan gas Perang Dunia Pertama, ia bukan sekadar menyebabkan kerengsaan atau buta. Ia adalah neurotoksin yang mengganggu penghantaran saraf, menyebabkan kematian dalam beberapa minit. Sentuhan minimum cukup untuk membawa maut. Pengeluarannya dirahsiakan. Kilang-kilang terletak jauh dari bandar.
dikendalikan di bawah penyeliaan tentera dengan kaki tangan pakar. Salah satu yang terpenting terletak di Daehern Firth, berhampiran Breslau. Di sana beberapa tan dihasilkan setiap bulan, disimpan dalam silinder logam dan diangkut dengan kereta api. Pada akhir perang, British menemui lebih 5,000 tan sebatian ini siap untuk diedarkan. Walaupun mempunyai keupayaan untuk menggunakannya, senjata ini tidak digunakan di medan perang. Pimpinan Jerman mengelak penggunaannya, mungkin kerana takut pembalasan, memandangkan bersekutu juga mempunyai senjata kimia dan memberi amaran akan bertindak balas serta-merta. Halangan lain adalah logistik. Penggunaannya memerlukan keadaan terkawal dan kaki tangan terlatih, sukar dijamin pada bulan-bulan terakhir perang. Beberapa dokumen mencadangkan ada arahan untuk menggunakannya jika Berlin jatuh, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Sebaliknya, ia disembunyikan dalam bangker, terowong dan gerabak. Kewujudannya hanya disahkan apabila tentera pendudukan mula memeriksa kemudahan tersebut. Dalam banyak kes, juruteknik bersekutu tidak mengetahui kandungannya sehingga sebatian tersebut dikenal pasti melalui dokumen teknikal yang ditinggalkan. Kesatuan Soviet menemui senjata serupa di timur Jerman dan Poland. Sebahagian dihantar ke makmal tentera untuk analisis. Daripadanya, protokol pertahanan kimia diperbaiki dan penawar bertindak pantas direka. Negara Barat mengikuti pendekatan serupa. Amerika Syarikat contohnya menyimpan beberapa ejen ini di kemudahan selamat dan mengkaji kelakuannya dalam pelbagai keadaan. Dalam situasi tertentu, bekas dianggap terlalu berbahaya untuk dikendalikan. Jadi, ia ditenggelamkan. Kapal tidak beroperasi dimuatkan dengan senjata kimia dan dibawa ke perairan dalam Laut Utara dan Baltik, di mana ia ditenggelamkan secara terkawal. Operasi ini didokumenkan oleh kerajaan terlibat, tidak diumumkan secara terbuka pada masa itu. Kajian kemudian menunjukkan agen-agen ini antara yang paling kuat pernah dibangunkan. Penggunaannya dalam pertempuran akan menyebabkan kesan sukar dikawal, baik terhadap musuh maupun penduduk awam. Oleh itu, pengetahuan yang diperoleh lebih digunakan untuk persiapan pertahanan berbanding dimasukkan ke dalam senjata aktif. Selain neurotoksin, sebatian direka untuk mencemari air, merosakkan bahan api atau menjejaskan tanaman turut ditemui. Walaupun tidak mematikan secara langsung, ia akan menyebabkan masalah logistik dan kesihatan besar-besaran. Kebanyakannya masih dalam fasa eksperimen, tetapi menunjukkan niat untuk memperluas penggunaan kimia melebihi pertempuran langsung. Makmal bertanggungjawab atas senjata ini dihapuskan. Sebahagian kaki tangan disoal siasat dan ada yang bekerjasama dalam program penyelidikan rahsia di Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kesatuan Soviet. Dokumentasi yang diselamatkan digunakan untuk menetapkan piawaian bahan berbahaya dan sebagai asas perjanjian non-proliferasi. Dipuk hantu, senjata Nazi yang ditimbus di bawah Eropah. Semasa tentera Jerman berundur dan bandar-bandar jatuh ke tangan bersekutu, rancangan untuk menyembunyikan senjata dilaksanakan. Ini bukan tindakan spontan. Arahan dikeluarkan untuk memindahkan peralatan tentera ke terowong, lombong, depot bawah tanah dan kawasan berhutan jauh dari medan perang. Tujuannya untuk menghalang sistem yang masih dalam ujian atau simpanan daripada ditawan. Sebahagian ditemui dalam bulan-bulan berikutnya, sebahagian lagi masih hilang. Di Jonastal, Thuringia, rangkaian terowong tidak lengkap ditemui. Di dalamnya terdapat gerabak dengan enjin roket, kotak komponen elektrik dan struktur diperkukuh siap untuk menyimpan bahan sensitif. Tiada tentera di situ, hanya tinggal kesan kaki tangan awam yang meninggalkan lokasi sebelum ketibaan Soviet. Pelan yang diselamatkan mencadangkan ia adalah kemudahan bersedia untuk beroperasi bawah tanah dalam tempoh lama. Di pergunungan Bavaria dan Austria, rondaan bersekutu menemui pintu tersembunyi di cerun bukit. Kebanyakannya adalah lombong diubah suai untuk menyimpan senjata. Senapang dibungkus, alat ganti kenderaan berperisai dan peluru disusun rapi dalam petak ditemui. Sesetengah terowong sengaja dibanjiri, yang lain ditutup dengan konkrit. Laporan menunjukkan ia adalah struktur direka untuk mengekalkan bahan dalam keadaan stabil selama bertahun-tahun. Berhampiran sempadan Poland dan Czechoslovakia, Soviet menemui kereta api terhenti dalam terowong kereta api tertutup. Sesetengah gerabak mengandungi munisi, yang lain komponen pesawat, radio taktikal dan senjata ringan. Banyak kotak masih mempunyai meterai.
Tanda asal menunjukkan ia dikeluarkan tidak lama sebelum kejatuhan rejim, bertujuan untuk diedarkan. Senjata tersembunyi juga ditemui di ruang bawah tanah bangunan rasmi, biara dan ladang. Beberapa penduduk tempatan melaporkan bau pelik, struktur aneh atau kisah dari era itu. Di Berlin, di bawah pejabat awam, koridor dengan kotak bernombor dijumpai. Di dalamnya terdapat pistol, uniform dan dokumen teknikal dibungkus rapi, seolah-olah menunggu untuk diambil semula. Sebahagian bahan tidak ditanam tetapi ditenggelamkan. Di Laut Utara dan Baltik, kapal dimuatkan dengan peluru, periuk api dan bahan berbahaya, kemudian ditenggelamkan di perairan dalam. Operasi ini dilakukan kedua-duanya oleh Jerman yang berundur dan tentera pendudukan. Dalam beberapa kes, kapal ditenggelamkan utuh. Yang lain, bahan letupan diaktifkan selepas penenggelaman untuk menghalang sebarang cubaan menyelamat. Kajian marin dekad kemudian menemui beberapa lokasi ini. Struktur tenggelam dikesan melalui anomali magnet atau laporan nelayan. Pemeriksaan mengesahkan ia masih mengandungi sisa perang dalam pelbagai keadaan rosak. Atas sebab keselamatan tiada pengambilan dilakukan. Risiko melebihi potensi pemulihan. Terdapat juga penemuan tidak dijangka. Di hutan Saxony dan Brandenburg, tentera pendudukan menggali senjata ditutup kanvas, ditanam cetek. Kebanyakannya senapang, mesingan dan bahan letupan tangan. Tiada pengenalan atau dokumen bersama. Semua menunjukkan ia disembunyikan tanpa penyelarasan rasmi, sebahagian daripada unduran tidak teratur. Ada yang digunakan oleh kumpulan tidak teratur, yang lain kekal tersembunyi selama dekad. Di Czechoslovakia dan Hungary, gerabak dengan komponen artileri dan sistem radar ditemui. Kebanyakannya di bengkel tertutup atau landasan tidak digunakan. Sesetengah elemen telah disabotaj, yang lain dalam keadaan baik dan digunakan untuk ujian teknikal atau dibongkar untuk penilaian. Tidak semua lokasi dikenal pasti. Arkib diterbitkan bertahun-tahun kemudian menyebut terowong, kereta api dan tapak penyimpanan yang kewujudannya tidak disahkan. Ada mungkin musnah, yang lain hilang akibat perubahan lanskap atau kekurangan maklumat terperinci. Teknologi tersembunyi, projek maju yang hilang dalam zaman. Pada tahun-tahun akhir rejim, kumpulan jurutera Jerman bekerja pada sistem pertempuran yang belum siap digunakan, tetapi melebihi apa yang diketahui kuasa lain. Sesetengah pembangunan ini tidak melepasi peringkat reka bentuk. Yang lain dibina sebahagiannya. Apabila tentera bersekutu memasuki wilayah Jerman, mereka menemui dokumen, lakaran dan komponen tidak menyerupai senjata sedia ada. Idea-idea ini, walaupun tidak digunakan dalam pertempuran, dibawa ke luar negara dan dikaji selama bertahun-tahun. Salah satu program paling disebut tentera pendudukan ialah Die Glocke. Walaupun tiada peranti lengkap ditemui, dokumen dan keterangan dari Silesia dan Sudeten menggambarkan objek silinder mengandungi merkuri dikelilingi bahan dengan sifat elektromagnet. Laporan menyebut kelakuan pelik semasa operasi seperti gangguan elektrik atau reaksi fizikal luar biasa. Fungsinya tidak pasti, tetapi dokumen dihantar ke pusat analisis di Amerika Syarikat. Kaki tangan terlibat di soal siasat berbulan-bulan. Penemuan penting lain ialah pesawat Horten Ho 229. Bentuk segitiga tanpa sirip menegak mengurangkan pengesanan radar, walaupun bukan tujuan asal. Beberapa prototipe dibina. Salah satu ditemui Amerika dan dibawa ke makmal khusus. Rekaannya dikaji syarikat aeroangkasa dan menjadi inspirasi untuk pembangunan kemudian. Tahun-tahun berikutnya, garisnya digunakan dalam projek pesawat halimunan. Dalam bidang pendorongan, juruteknik Jerman meneroka penggunaan bahan api campuran dan enjin dengan tujahan boleh laraskan. Sesetengah rekaan ditujukan untuk peluru berpandu permukaan ke udara dengan tindak balas pantas. Model Wasserfall, terbitan V2, dilengkapi kawalan jauh dan boleh meletup berhampiran sasaran. Walaupun tidak dikeluarkan banyak, prinsipnya dianalisis pakar British dan Soviet. Konsep ini digunakan semula dalam generasi peluru berpandu seterusnya. Pelan peluru menggunakan tenaga elektrik untuk pelancaran juga ditemui. Tiada prototipe berfungsi, tetapi gambar rajah terperinci menunjukkan merela-rel mampu menembak tanpa letupan melalui medan magnet. Dokumen diarsip dan dikongsi dengan ahli fizik peringkat tinggi. Pada masa itu dianggap tidak praktikal, walaupun dekad kemudian beberapa negara mengambil semula idea ini dengan bahan lebih maju.
Arkib lain menggambarkan peranti optik jarak jauh, pemancar gelombang mikro dan alat direka untuk mengganggu komunikasi musuh. Walaupun pembangunan awal, ia menunjukkan niat jelas untuk menjejaskan sistem elektronik lawan. Sesetengah konsep menyerupai teknologi kemudian dikenali sebagai penyekat isyarat, langkah balas elektronik atau radar pasif. Di Pergunungan Harz, tentera Amerika menemui serpihan projek menggabungkan enjin pendakian menegak dengan kapsul tertutup. Walaupun dokumentasi tidak lengkap, juru teknik mencadangkan ia cubaan kenderaan pelancaran altitude tinggi. Bahan digunakan ringan dan tahan haba, menarik perhatian pakar sudah bekerja dalam program peluru berpandu strategik. Di Prague, rekod ujian dengan tenaga terma tertumpu ditemui. Dokumen menyebut peranti mampu menumpukan haba pada satu titik menggunakan kanta dan penjana berkuasa. Tiada bukti konklusif atau imej, tetapi deskripsi dianggap relevan dan disimpan pusat penyelidikan bersekutu. Tidak semua pembangunan ini untuk pertempuran langsung. Sesetengah laporan merujuk teknik penyembunyian seperti fabrik dirawat bahan mengurangkan haba badan kelihatan atau cat menyerap cahaya. Walaupun tiada sampel fizikal ditemui, nota terperinci dan menggunakan terminologi tepat. Dokumen ini dihantar kepada kumpulan mengkaji sistem inframerah. Usaha memberi tumpuan pada mobiliti individu juga dikesan. Di sesetengah hangar, pakaian dilengkapi pendorong kecil ditemui, direka untuk askar terjun dari ketinggian. Catatan menunjukkan ujian pada peringkat awal, namun kemungkinan memberikan keupayaan penerbangan bebas kepada askar dipertimbangkan Jabatan Tentera Pelbagai Kuasa. Bahan ini tidak dimusnahkan. Walaupun banyak tidak lengkap, semua dianggap bernilai. Dokumen, komponen dan sampel diedarkan antara agensi kerajaan, universiti teknikal dan syarikat terlibat projek pertahanan. Ia disusun mengikut tahap pembangunan, kemungkinan aplikasi praktikal dan hubungan dengan program sedia ada. Sesetengah disimpan tanpa penggunaan segera. Yang lain menjadi asas penyelidikan masa depan. Industri yang dicuri, perlumbaan global untuk otak Nazi. Selepas penyerahan kalah Jerman, sebahagian bahan tentera yang dirampas dikelaskan dan diagihkan antara institusi pertahanan. Namun, sebahagian besar pengetahuan teknikal berakhir di luar kemeriksa syarikat swasta tanpa menyebut asal bahan tersebut, menggabungkan idea-idea ini dalam proses industri mereka. Senjata Jerman, komponennya dan prinsip operasinya berpindah ke tangan syarikat tanpa uniform tetapi mempunyai akses kepada pelan, makmal dan bahan. Di United Kingdom, laporan dari British Intelligence Objectives Subcommittee menunjukkan firma industri aeroangkasa dan metalurgi menerima komponen seperti enjin, sistem hidraulik dan struktur fuselage untuk analisis. Tujuannya bukan untuk menyalin secara langsung, tetapi menyesuaikan apa yang berguna kepada barisan pengeluaran sendiri. Dalam beberapa kes, elemen-elemen ini diubah suai untuk digunakan dalam jentera industri, turbin awam atau kenderaan pengangkutan. Di Amerika Syarikat, situasi serupa berlaku. Syarikat berkaitan kerajaan seperti General Electric, Bell Aircraft, North American Aviation dan Westinghouse mendapat akses kepada dokumen dan komponen dari kilang Jerman. Di bengkel mereka, enjin, peranti kawalan, sistem pendorongan dan instrumen pengukuran dibongkar. Semua maklumat ini disistematik dan diaplikasikan dalam prototipe baru, kemudian didaftarkan sebagai harta intelek Amerika. Banyak penyesuaian memberi tumpuan kepada bahan, penggunaan logam ringan, lapisan tahan haba dan teknik anti-kakisan merupakan antara sumbangan paling bernilai untuk sektor industri. Manual ditemui di kilang Jerman menerangkan proses rawatan haba dan campuran kimia yang kurang diketahui di luar negara. Dengan kaedah ini, syarikat meningkatkan ketahanan dan kecekapan produk tanpa memerlukan reka bentuk semula lengkap. Terdapat juga penggunaan dalam bidang farmaceutical. Makmal bekerjasama dengan agensi kerajaan mendapat akses kepada kajian perubatan oleh penyelidik Jerman. Walaupun ada yang diragui dari segi etika, data tentang toleransi fizikal, tindak balas terhadap bahan dan metabolisme bawah tekanan dianggap berguna. Beberapa formula dibangunkan untuk juru terbang atau penyelam diubah menjadi produk awam tanpa bukti asal-usul. Sektor automotif juga mendapat manfaat. Reka bentuk suspensi, transmisi dan struktur chassis yang menawarkan kestabilan dan ketahanan lebih baik diadopsi.
Beberapa sistem ini telah diuji dalam prototipe Jerman yang tidak sempat digunakan dalam pertempuran. Paten, asalnya didaftarkan jenama seperti Henschel atau Daimler-Benz, dipindahkan ke syarikat asing yang mengubah suainya untuk kegunaan komersial selepas perang. Laporan dikumpulkan semasa pendudukan mendedahkan banyak paten diserap tanpa pengiktirafan asal-usul. Justifikasi kerajaan pemenang jelas, sebagai harta negara yang kalah tiada obligasi pampasan. Justeru, ratusan perkembangan teknikal menjadi sebahagian katalog syarikat swasta tanpa proses undang-undang. Di Kesatuan Soviet, proses ini lebih sistematik. Beberapa kilang dibongkar dan dipindahkan sepenuhnya ke tanah Soviet. Di sana, pekerja tempatan terus menghasilkan komponen berdasarkan pelan Jerman. Pusat penyelidikan kerajaan menerima dokumentasi dan prototipe untuk menyesuaikan penyelesaian ini dengan piawaian sendiri. Pengetahuan ini diaplikasikan dalam sektor seperti kereta api, aeroangkasa, sistem elektrik dan optik tepat. Di negara neutral, integrasi lebih senyap. Beberapa syarikat Switzerland, Sweden dan Sepanyol yang mempunyai hubungan komersial dengan Jerman semasa perang mengekalkan akses kepada bahan teknikal. Selepas konflik, sumber ini digabungkan tanpa menimbulkan syak wasangka. Seringkali asal-usul disembunyikan melalui reka bentuk semula kecil atau pendaftaran paten baru dengan tarikh kemudian. Di Jerman Barat, sebahagian industri tentera bertukar kepada pengeluaran awam. Setengah syarikat menukar nama, menyelaraskan struktur undang-undang atau mempelbagaikan aktiviti. Namun, dalam dokumen mereka masih terdapat formula, lukisan dan kaedah dicipta semasa perang. Walaupun perjanjian penyerahan melarang persenjataan semula, pengetahuan ini tidak hilang. Tahun-tahun kemudian, sebahagian digunakan semula di bawah kontrak rasmi kerajaan Jerman baru. Pemindahan teknologi tidak terhad kepada objek. Ia juga berlaku melalui individu. Jurutera, pereka, pakar logam dan saintis dengan pengalaman praktikal diupah syarikat mencari penyelesaian segera. Profesional ini, tanpa uniform atau rekod jenayah, menyumbang penambahbaikan, kaedah pembuatan dan teknik ujian tidak terdapat dalam mana-mana manual rasmi. Dalam beberapa kes, sumbangan mereka tidak dikaitkan dengan asal-usul sebenar, terowong, sisa dan rahsia, relik yang masih ditemui. Beberapa dekad selepas perang berakhir, mula muncul penemuan yang membawa kembali sebahagian persenjataan Nazi yang dianggap telah hilang. Ada yang ditemui secara kebetulan, ada pula hasil penyelidikan berdasarkan dokumen lama, desas-desus yang berterusan atau isyarat yang dikesan dengan teknologi baru. Penemuan ini tersebar di beberapa negara menunjukkan bahawa sebahagian besar bahan yang disembunyikan belum ditemui dan masih terpendam, tenggelam atau disegel. Di kawasan berhutan berhampiran Pilsno, selatan Poland, pekerja yang sedang memperluas jalan kecil menemui pintu masuk yang runtuh. Setelah diperiksa, mereka mengenal pasti sebuah bilik dengan rak berkarat yang masih berisi senapang, helmet dan kotak peluru. Pintu masuk telah ditutup dari dalam, menunjukkan bahawa mereka yang menyiapkannya tidak pernah kembali. Walaupun sudah rosak, objek-objek tersebut masih mengekalkan tanda dan tarikh pembuatan Jerman dari tahun 1945. Di pinggir Kassel, Jerman, semasa kerja-kerja di sebuah kilang industri terbengkalai, ditemui petak yang mengandungi komponen roket dan pelan dalam keadaan baik. Antara bahan tersebut terdapat sistem panduan dan skema peluru berpandu jarak dekat. Pakar yang memeriksanya mengaitkannya dengan projek yang serupa dengan Wasserfall. Tiada rekod rasmi mengenai kemudahan itu, menunjukkan ia beroperasi di luar kawalan pusat. Di Austria, sekumpulan penyelidik menemui gerabak tertutup di landasan kereta api yang ditimbus tanah selepas perang. Di dalamnya terdapat bahagian artileri, alat ganti kenderaan perisai dan pakaian seragam yang belum digunakan. Lokasi itu ditemui berkat catatan keluarga. Pemeriksaan kandungan menunjukkan bahawa kereta api itu telah dihentikan atas arahan langsung pegawai tempatan dengan niat untuk mengambil bahan tersebut pada masa depan. Di perairan Latvia, nelayan melaporkan struktur logam yang merosakkan jaring mereka. Penyelia dan juru teknik menemui bangkai kapal karam dengan kotak bernombor. Sebahagiannya berisi peluru yang disegel, sebahagian lagi mengandungi bekas dengan label yang hampir tidak dapat dibaca. Suhu rendah dan kedalaman telah memperlahankan kakisan. Analisis menunjukkan bahawa muatan tersebut adalah sebahagian daripada operasi pemindahan yang tidak lengkap. Di Laut Baltik,
Kenderaan bawah air tanpa pemandu mengesan kawasan dengan kepekatan tinggi objek logam. Di sana dikenal pasti bangkai kapal dengan bahan ketenteraan, ada yang mempunyai silinder tertutup serupa dengan yang digunakan untuk menyimpan agen kimia. Walaupun kandungannya tidak dikeluarkan, sampel air di sekitarnya diambil dan disahkan mengandungi sisa yang sesuai dengan sebatian perang. Di kawasan berhampiran Trondheim, Norway, ditemui sebuah gua tertutup yang mengandungi serpihan pesawat luncur, enjin yang sebahagiannya dibongkar, dan alat-alat ketepatan. Tempat itu tidak tercatat dalam dokumen ketenteraan yang diketahui. Lokasinya yang terpencil dan akses yang sukar menjelaskan mengapa ia tidak ditemui semasa pemeriksaan awal. Sebahagian kandungannya dihantar ke museum tempatan, manakala selebihnya diserahkan kepada juru teknik untuk analisis lanjut. Dicek, ahli arkeologi yang menggali berhampiran bekas tapak latihan menemui runtuhan struktur bawah tanah. Di dalamnya terdapat peralatan radio, penjana dan peluru yang belum digunakan. Pemeriksaan menunjukkan bahawa kemudahan itu dibina pada bulan-bulan terakhir perang. Pintu masuknya ditutupi tumbuhan dan batu, menyukarkan pengenalpastian sebelumnya. Dokumen yang didedahkan oleh kerajaan bersekutu mendedahkan rujukan kepada kemudahan yang tidak diperiksa atau hanya diperiksa sebahagiannya. Beberapa dokumen menyebut terowong di kawasan luar bandar Jerman dan Austria yang tidak pernah diterokai kerana kekurangan sumber. Terdapat juga rujukan kepada kereta api yang dipesongkan yang destinasi akhirnya tidak direkodkan. Maklumat ini mencetuskan ekspedisi persendirian dan program televisyen yang cuba mengikuti laluan muatan tersebut. Pembangunan alat seperti pengimbas geologi, image satellite dan perbandingan peta sejarah membolehkan pengesanan struktur yang ditanam di lokasi yang sebelum ini tidak dapat diakses. Dalam beberapa kes, radar penembusan tanah mengesan bilik di bawah bangunan yang dibina pada dekad berikutnya. Ada yang dibuka dengan kebenaran, ada yang masih menunggu penggalian. Dalam koleksi persendirian dan lelongan antarabangsa, mula muncul barang-barang yang tidak mempunyai dokumentasi yang jelas. Meriam yang dibongkar, serpihan pesawat dan peralatan elektronik dijual dengan sijil autentik. Sebahagian objek berakhir di museum, sebahagian lagi dimiliki oleh individu. Peredaran ini yang dibenarkan di sesetengah negara menimbulkan persoalan mengenai asal-usulnya dan bagaimana ia keluar dari inventori rasmi. Penemuan tidak terhad ke Eropah. Di wilayah Amerika Selatan, Afrika Utara dan Timur Tengah, senjata Jerman masih muncul dalam senjata yang dilupakan, harta persendirian atau gudang yang tidak berdaftar. Walaupun ia adalah model lama, kewujudannya mengesahkan bahawa persenjataan Nazi tersebar lebih luas daripada yang dianggarkan pada mulanya. Penemuan masih berterusan, setiap satunya menambah sekeping kepada peta tidak lengkap bahan yang dibangunkan dan disembunyikan pada bulan-bulan terakhir konflik. Banyak daripada elemen ini tidak digunakan, dijual atau dimusnahkan. Ia hanya disimpan, menunggu. Tidak semua yang dibina oleh Reich ketiga musnah ketika jatuh. Sebahagiannya tersebar, sebahagian lagi ditanam dan ada yang hilang tanpa jejak. Senjata yang paling canggih menjadi sebahagian daripada program rahsia, manakala yang lebih biasa dijual, digunakan atau sekadar hilang. Beberapa makmal berpindah ke negara lain tanpa mengubah tujuan. Di sesetengah wilayah, bahan yang tidak disangka-sangka masih ditemui, kadang-kadang di dasar laut, kadang-kadang di sebalik dinding yang dilupakan. Banyak sisa-sisa ini dimanfaatkan tanpa menyebut asal-usulnya. Yang lain dikaji, ditiru dan diarsipkan. Ada bahagian yang berfungsi kembali di bawah bendera lain, ada yang masih disimpan kerana berhati-hati atau terlupa. Walaupun tahun berlalu, peredaran senjata ini tidak pernah ditutup sepenuhnya. Di kawasan Laut Utara dan Laut Baltik, lebih daripada 40 kapal tenggelam dengan muatan termasuk periuk api, peluru dan senjata kimia. Di sesetengah pantai, bangkai kapal masih ada, tidak pernah dibuka atau diperiksa. Di gudang bawah tanah Silesia, lebih daripada 5,000 tan agen seperti tabun dan sarin ditemui, siap untuk diangkut. Di White Sands, Amerika Syarikat melancarkan lebih 60 peluru berpandu V2 antara tahun 1945 dan 1950. Secara selari, Kesatuan Soviet meniru model itu dengan nama R1 dan mengujinya di Kapustin Yar. Dalam kedua-dua kes, ia bukan sekadar ujian terpencil.
Tetapi asas pertama sistem peluru berpandu baru. Bahkan beberapa dekad kemudian, roket, kereta kebal, dan dokumen ditemui dalam terowong yang disekat, gua yang disegel, atau landasan yang terbengkalai. Apa yang bermula sebagai rampasan perang atau pengabaian menjadi sebahagian daripada senjata moden. Apa yang masih belum ditemui terus menimbulkan persoalan yang sama seperti dahulu. Benarkah kita tahu di mana semua senjata yang ditinggalkan oleh Nazisme berada?